Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Ini kelas yang pertama kita buat secara online. Kita imbas balik yang kita belajar pada minggu yang sebelumnya. Okey, bab yang ketiga berkenaan dengan algoritma. Okey. Algoritma yang kita belajar pada minggu yang sebelumnya, kita belajar berkenaan dengan bagaimana kita nak buat catat alih dan juga kod pseudo bagi struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan iaitu ada 3 struktur kawalan pilihan yang kita belajar, sama ada struktur kawalan pilihan tunggal, okey, yang kedua dui pilihan yang ada 2 pilihan ataupun yang melibatkan kepada pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan ini iaitu lebih daripada 2 pilihan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kita sambung yang kita belajar sebelumnya. Okey, kita akan belajar kepada struktur kawalan ulangan. Okey. Ada 3 struktur kawalan ulangan, nanti kita akan terangkan semula yang ni, iaitu for, while dan juga repeat until. Okey, kita imbas balik yang kita belajar sebelum ni. Bagaimana nak buat kod pseudo dan juga catat alih. Kod pseudo ni biasanya tak ada masalah sikit lah. Tapi kalau catat alih, sebab dia menggunakan simbol. Simbol-simbol yang awak kena tahu yang kita gunakan dalam catat alih. Ada lagi yang baru masuk, kenapa gunakan, kalau boleh gunakan email sekolah. Ada yang outside from Pendidikan Hidayah. Okey, yang awak belajar sebelum ni, bagaimana kita nak buat catat alih dan juga kod pseudo. Okey, kita pergi kepada catat alih dululah ya. Beberapa simbol yang kita gunakan dalam catat alih. Contohnya yang pertama yang digunakan bagi mula dan juga tamat. Okey, ini yang digunakan bagi mula ataupun tamat. Okey. Dia bulat apa ni, bujur macam ni kan. Okey, lepas tu yang digunakan bagi input dan juga output. Input dan juga output bentuknya sama Okey, yang segi 4 sengit sikit ni kan. Susah-susah lah nak boleh tak pakai pen. Okey, ni yang digunakan bagi input dan juga output. Kalau input biasanya kita gunakan sama ada kita tuliskan dekat kod pseudo sama ada baca. Okey, baca apa? Input yang dimasukkan ataupun kita boleh tuliskan sebagai input. Alamak, tertinggal. Okey, input. Kalau output, kita boleh gunakan dia punya, biasanya kalau output ni yang keluar, yang kita nak paparkan ataupun suara yang keluar, okey, bentuk yang sama macam input. Okey, kita tak tuliskan output. Kita akan tulis sama ada biasanya kalau melibatkan kepada paparan, kita akan tulis sama ada cetak. Okey, cetak ataupun papar. Ini adalah yang kalau kita nak melibatkan kepada output. Okey, ini bentuknya. Lepas tu kalau melibatkan kepada pengujian, kita nak uji. Kalau nak uji, kita akan gunakan kotak diamond. Okey, ini kotak diamond. Dan dalam ni dia ada syarat. Syarat yang kita uji. Contohnya markah lebih besar daripada 50. Maksudnya adakah markah ataupun jika markah lebih besar daripada 50. Okey, dia akan keluar 2 aliran. Sama ada ya ataupun tidak. Okey, dia akan keluar 2 aliran sama ada ya ataupun tidak. Aliran ni, ya ataupun tidak ni, terpulang bebas sebenarnya. Awak nak buat aliran ke mana, dia tak semestinya ya ke kanan ataupun tidak ke bawah. Okey, dia ada 3 bucu ni. Mana-mana boleh asalkan mengikut aliran dan juga syarat yang betul. Okey, dia punya alirannya. Seterusnya kotak proses. Yang segi alamak sengit sikit Tak ada pembaris pula. Okey, kotak proses. Ini kita panggil sebagai kotak proses ataupun kita juga panggil dia sebagai satu tindakan. Okey, tindakan ataupun arahan. Contohnya apa? Contohnya kita nak masukkan dalam ni X sama dengan 10 campur 2. Ataupun kita nak gunakan pembalik ubah X sama dengan X sama dengan Y campur Z. Okey, ini adalah kotak proses. So, jadi Ustaz nak awak kenal dahulu kotak-kotak yang kita gunakan ni. Okey, yang ni tamat. Okey, mula dan juga tamat. Okey, input dan juga output, kotak pengujian ataupun kotak syarat dan juga kotak proses. Okey, kenal dahulu. Dan satu lagi
yang penting yang mesti ada dalam carta alih bila kita nak buat carta alih iaitu aliran. Aliran bila awak buat dia punya arrow mesti bersambung. Ha, arrow mesti bersambung. Okey, daripada mula arrow ni dia akan menunjukkan aliran program daripada mula sehingga kepada tamat. Okey, daripada mula sehingga kepada tamat. Okey, ini yang awak belajar pada minggu yang sebelumnya. Walaupun kita tak buat kelas secara online, tapi Ustaz ada lampirkan video dan juga latihan yang perlu awak buat. Okey. Okey, jelas Okey, kita sambung tajuk yang seterusnya. Okey, boleh lihat pada skrin Ustaz ni. Okey, kita tajuk yang seterusnya membina kopsudo dan juga carta alih bagi struktur kawalan ulangan. Tapi sebelum tu, Ustaz nak tunjukkan dulu kepada awak okey, apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Kita ada dua yang kita akan gunakan. Sama ada pemboleh ubah, Ustaz tulislah sini. Pemboleh ubah ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai variable. Okey, satu lagi iaitu pemalar. Ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai constant. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah nilai yang kita umpukan. Nanti kita akan lihat yang mana pemboleh ubah, yang mana pemalar. Tapi kebanyakannya kita gunakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah satu nilai yang kita umpukan. Okey, umpukan nilai ke dalam nama pemboleh ubah tu. Okey, kita setkan nama pemboleh ubah tu apa? Yang boleh berubah. Okey, yang berubah. Manakala kalau pemalar ataupun constant, nilai yang tetap. Okey, nilainya adalah tetap daripada awal atur cara sehingga akhir atur cara. Contohnya kita nak tetapkan nilai daripada awal atur cara kita akan setkan sebagai constant. Okey, contohnya suhu. Contohnya kadar tukaran wang, berapa nilainya kita nak tetapkan. Terus kita nak tetapkan nilainya, jadi kita akan setkan sebagai pemalar ataupun constant. Okay. Yang banyak kita gunakan adalah pemboleh ubah ataupun variable. Okey, Ustaz akan terangkan berkenaan dengan struktur kawalan ulangan. Ada tiga yang kita akan belajar. Okey, lihat dekat skrin ni. Struktur kawalan ulangan yang pertama iaitu struktur kawalan ulangan for ataupun bahasa Melayunya untuk. Bebaslah awak nak gunakan sama ada for ataupun untuk. Okey. Guna for lah senang, dia nampak profesional sikit kan. Okey, struktur kawalan ulangan for. Sebelum tu awak kena faham, struktur kawalan ulangan dia akan melibatkan kepada ulangan. Berapa kali bilangan ulangan? Okey, berapa kali bilangan ulangan? Okey, menggunakan struktur mana-mana struktur kawalan ulangan. Okey, ketiga-tiga ni melibatkan kepada ulangan. Okey, yang pertama struktur kawalan ulangan for ataupun untuk, iaitu melibatkan kepada pembilang yang telah ditetapkan. Contohnya, kita nak denda pelajar bilangannya 5 kali ataupun 10 kali, pumping 10 kali. Baik, itu adalah struktur kawalan ulangan for sebab kita dah tahu bilangannya adalah berapa. Okey, contohnya laungkan merdeka sebanyak 3 kali. Okey, itu adalah struktur kawalan ulangan for sebab kita dah tahu bilangannya adalah berapa. Yang kedua, struktur kawalan ulangan Y ataupun selagi. Okey, Y ataupun selagi, bahasa Melayunya selagi. Bagi struktur kawalan ulangan Y, dia tak ada pembilang. Maksudnya bilangannya berapa kita tak tahu. Okey, dilaksanakan selagi syarat diuji benar. Okey, dia lebih kurang sama macam repeat until. Okey, while ataupun selagi ni lebih kurang sama macam struktur kawalan ulangan repeat until. Cuma bezanya adalah dari segi sama ada laksanakan dahulu tindakan ataupun laksanakan tindakan kemudian ataupun syarat. Kalau struktur kawalan ulangan while kita akan uji syarat dahulu. Kalau
So untuk kawalan ulangan repeat until, kita akan uji syarat kemudian. Yang ni Ustaz akan tunjukkan. Fahamkan dahulu beza di antara setiap struktur kawalan ulangan. Okey, jadi struktur kawalan ulangan while dia ada pembilang, bilangannya kita tak tahu berapa. Contohnya, latihan kita akan buat kejap lagi. Ustaz akan tunjukkan dahulu, tak perlu salin dulu. Uh, Contohnya, kira bilangan selagi lampu isyarat menyala. Jadi kita tak tahu bilangannya berapa, selagi lampu isyarat tersebut menyala, dia akan kira. Daripada 1, kira yang seterusnya 2, 3, sehinggalah lampu isyarat padam. Okey. Okey, jadi struktur kawalan ulangan while, syarat diuji terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan. Okey, struktur kawalan ulangan repeat until. Repeat until sama macam while, tak ada pembilang. Bukan tak ada pembilang, salah sebenarnya. Bilangan tidak diketahui. Ustaz tersalah kat sini. Okey, bilangan tidak diketahui. Takut awak salah faham tak? Okey, jadi bilangannya kita tak tahu berapa bilangannya. Dia menggunakan pembilang sebab kita nak kira dia punya tu, kita boleh gunakan boleh ubah pembilang. Okey, bila struktur kawalan ulangan repeat until, bilangan tidak diketahui berapa bilangannya, dia akan kira selagi syarat diuji benar. Bezanya dengan while, tindakan dilaksanakan dahulu sebelum syarat diuji adalah benar. Okey, dia adalah terbalikan syarat daripada while. Ustaz akan tunjukkan. Okey, yang pertama kita lihat dahulu struktur kawalan ulangan for. Contohnya kita nak buat satu algoritma ataupun prosedur dan juga catat alih bagi memasukkan bola ke dalam jaring dengan peluang cubaan 5 kali. Okey, peluang cubaan 5 kali. Okey, bagaimana kita nak buat? Ustaz dah siapkan dekat sini. Okey, rujuk dekat awak punya skrin. Okey, mula dan juga tamat mesti ada. Mula dan juga tamat mesti ada. Yang pertama mula. Okey, seterusnya setkan pembilang. Okey, yang tadi tu saya cakap pemboleh ubah. Jadi pembilang ni adalah pemboleh ubah. Sebenarnya pembilang ni tak semestinya awak gunakan namanya pembilang. Okey, awak juga boleh gunakan sebagai mana-mana nama awak nak setkan sebagai pemboleh ubah tersebut. Contohnya Ustaz gunakan X, boleh setkan X sama dengan kosong. Jadi dekat sini yang kita uji ulangannya adalah for X kurang daripada 5. Okey, yang kat sini pembilang tambah 1 ni kita boleh tukarkan kepada X. Kalau kita gunakan X. Contohnya Ustaz nak gunakan ataupun boleh gunakan nama-nama yang lain. Tapi biasanya kita gunakan namanya yang menunjukkan kepada pemboleh ubah tersebut. Dia menunjukkan kepada apa. Contohnya kalau Ustaz namakan sebagai pembilang, jadi pemboleh ubah pembilang ni dia nak bilang. Okey. Okey, ini struktur kawalan ulangan for. Jadi for pembilang kurang daripada 5. Kenapa Ustaz buat macam ni? Ini adalah operator kita panggil sebagai operator hubungan. Awak tak belajar lagi masa tingkatan 1, awak belajar yang basic dahulu. Ada banyak lagi operator hubungan yang lain. Okey, kalau saya buat macam ni, for pembilang kurang daripada 5. Maksudnya, dia akan berhenti keluar daripada ulangan ni, ataupun loop ni, ulangan. Dia akan keluar daripada loop ni apabila dia sama dengan 5. Okey, maksudnya dia akan kira daripada 0, seterusnya 2, 3, 4. Bila sampai saja 5, dia akan terus pergi kepada tamat. Okey, kita pergi satu persatu. Pembilang kurang daripada 5. Contohnya yang pertama saya akan pembilang sama dengan 0. Jadi pembilang bersamaan dengan 0. For pembilang kurang daripada 5. Okey, jadi pembilang sama dengan 0 masih kurang daripada 5. Kalau kurang daripada 5 dia akan masuk laksanakan tindakan. Ini proses tindakan ni. Masukkan bola ke dalam jaring. Okey, dia masukkan kali yang pertama. Okey, lepas tu kita akan tambahkan pembilang tambah 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Dia akan ulang balik. Okey, dia akan ulang balik. Dia akan uji syaratnya pembilang kurang daripada 5. Jadi pembilang sekarang ni bersamaan dengan 1. Jadi masih lagi kurang daripada 5. So laksanakan tindakan, masukkan bola ke dalam jaring. Okey, lepas tu pembilang tambah 1. Jadi pembilang bersamaan dengan 2. Okey, pembilang bersamaan dengan 2. Okey, ulang balik.
Untuk yang seterusnya 3, ulang balik untuk yang 2, seterusnya 3, seterusnya 4. So kita akan dapat 5 bilangan. Okey, 5 peluang yang digunakan sebanyak 5 kali. Satu lagi, kalau kita dekat operator hubungan ya, perhatikan dekat yang ni. Kalau operator hubungan ni kita buat lebih kecil atau sama dengan. Okey, ini namanya lebih kecil atau sama dengan. Dia ada 2 dekat sini. Maksudnya termasuk dengan 5. Kalau kita buat macam ni, maksudnya dia akan kira kosong, lepas tu 1, lepas tu 2, 3, 4 dan juga 5. So dia akan ada 6. Bilangannya dia akan ada 6. Kalau kita nak buat macam ni, operator hubungan yang kita letakkan macam ni, jadi dekat sini kita tak boleh setkan pembilang sama dengan kosong. Kita kena setkan sebagai 1. Okey, baru dia bersamaan dengan 5 kali peluang cubaan. Jadi kalau nak senang, mulakan dengan kosong. Kita buat je lebih kecil daripada 5. Okey, lebih kecil daripada 5 dan laksanakan tindakan. Okey, ini bagi kod struktur kawalan ulangan for. Alamak, salah ini. Okey, kita lihat catat alih. Bagaimana kita nak buat catat alih bagi struktur kawalan ulangan for. Okey, kod struktur dekat sini. Okey. Sebenarnya kalau kita dah buat kod struktur, kita rujuk saja dengan kod struktur yang kita buat dan kita tukarkan kepada catat alih. Contohnya kat sini Ustaz bagi satu-satu. Mula. Jadi atas sekali gunakan terminal mula. Seterusnya setkan pembilang sama dengan kosong. Okey, jadi setkan pembilang sama dengan kosong. Seterusnya for pembilang kurang daripada 5. Okey. For pembilang kurang daripada 5. Jadi dekat sini dekat catat alih dia akan keluarkan 2 aliran. Okey, sama ada ya ataupun tidak. Kalau dah cukup 5, dia akan keluar daripada gelung for dan dia akan pergi kepada taman. Okey. Kalau tak cukup lagi bilangan, so dia akan laksanakan tindakan, masukkan bola ke dalam jaring, pembilang tambah 1. Yang ni salah, ke sini. Dia akan loop dekat sini Okey, dia akan turun. Kita tak boleh halakan kepada setkan pembilang. Kalau dia pergi dekat setkan pembilang, pembilang dia akan jadi kosong balik. Jadi dia akan menghasilkan gelung ulangan yang infinity. Sebab kita letakkan dekat setkan pembilang. Dia akan ulang sampai habis. Tak habis-habis. Okey, jadi kita halakan. Lepas laksanakan tindakan, dia akan ulang balik bagi struktur kawalan ulangan for. Jadi ini yang kita panggil sebagai struktur kawalan ulangan for. Okey. Ini kod prosedur dia dan juga ini adalah dia punya carta alih. Okey, macam mana? Boleh ikut lagi ke? Tulis dekat komen yang mana tak faham. Sebelum Ustaz pergi kepada struktur kawalan ulangan while dan juga repeat until. Tanya siapa nak tanya. Kalau faham tulis faham. Tak faham tulis tak faham. Bolehlah. Apa yang bolehlah? Adelina faham, bagus. Ya ke? Bolehlah faham. Tak apalah, video ni Ustaz akan rekodkan. Okey. Okey, Ustaz akan rekodkan, Ustaz akan masukkan dekat YouTube. So bila-bila masa awak boleh lihat balik. Okey, tengok yang mana yang awak tak faham, boleh tengok balik. Okey. Tak sangatlah, bolehlah faham. Tak apalah, macam mana kan? YouTube apa Ustaz? Link Ustaz belum bagi lagi. Okey, nanti dah habis kelas. Ustaz edit sikit buang yang tak berkenan tu, Ustaz akan masukkan dekat YouTube. Okey.
Oh, bagus, fahamlah. Ana subscribe Ustaz. Bagus, senang. Azam Mursyid. Ustaz pun dah tak ingat dah nama-nama awak dah lama kan kita tak jumpa. Sekejap Ustaz rekod attendance hari ni 85 orang. Okey. Ustaz refresh dulu, Ustaz download kejap attendance. Tolak Ustaz 84. Apa ni? Oh, tolak Ustaz 84. Betul, betul, betul. 84. Rasanya semua sekali ada dalam lebih kurang 160 lah. Mungkin kot. Eh? Yang lain mungkin ada yang tak bangun lagi. Eh? Mungkin ada masalah lain dan sebagainya. Tak apa. Nampak macam mana? Okey, kita teruskan sikit lagi. Tak naklah belajar banyak-banyak kan. Nanti kan awak pening pula. Kita belajar santai-santai je. Tak faham Ustaz tak marah pun. Boleh tanya yang tak faham ada masalah dan sebagainya, boleh tanya sama ada sesi secara online. Kalau segan, tanyalah ah, melalui WhatsApp ke Telegram. Lepas ni kita ada latihan. Okey, Ustaz teruskan. Seterusnya struktur kawalan ulangan Y. Okey, struktur kawalan ulangan Y. Contohnya ini soalan Ustaz ambil daripada buku teks. Siapa yang tak ada buku teks dekat asrama ke, dekat sekolah ke, dekat rumah nenek ke, dah hilang ke, awak boleh rujuk buku teks dekat Google Classroom. Okey, awak carilah bahagian topik ASK tu. Okey, cari buku teks dekat situ ada. Tapi dia punya tak berapa jelas lah kalau awak baca dengan buku sebab saiznya dah kurangkan sikit. Sebab nak masukkan dalam Google Classroom tak besar sangat. Okey, struktur kawalan ulangan Y. Struktur kawalan ulangan Y. Eh? Contoh soalannya bila komputer dan juga catat alis struktur kawalan ulangan Y bagi mengira bilangan selagi lampu isyarat menyala. Kena fahamkan dulu soalannya. So dia nak kira bilangan daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya selagi lampu isyarat menyala. Kalau lampu isyarat padam, dia akan stop kira bilangan tersebut. Okey. Itu soalannya. Fahamkan dahulu soalannya. Okey, kita buat group sudo dahulu. Okey, kita akan buat group sudo bagi struktur kawalan ulangan Y. Okey, yang pertama mula. Tengok kat sini kan. Okey, mula. Lepas tu setkan bilangan. Ataupun dipanggil juga setkan bilangan. Sama lah macam tadi for. Setkan bilangan ni kita nak isytiharkan pemboleh ubah. Okey, bilangan ni sama pemboleh ubah. Okey, seperti yang saya cakap sebelum ni, bilangan ni awak boleh tukarkan. Kalau tak nak nama bilangan pun boleh. Awak boleh tukarkan kepada pemboleh ubah yang lain. Contohnya awak boleh gunakan X. Tapi yang lain, yang kat bawah ni semua pemboleh ubah awak kena tukarkan. Yang bilangan ni semua kena tukarkan kepada X. Kalau nak gunakan X. Ataupun nak gunakan bahasa Inggeris, count. Boleh selagi dia bukan sinteks. Sinteks ni dia punya kod atau cara yang digunakan menggunakan bahasa pengaturan yang kita gunakan. Okey. Apa-apa awak boleh gunakan. Bil ke, tak nak guna X, tak nak guna bilangan, nak ringkaskan, nak guna bil. Lambatlah skrin ni. Okey, nak gunakan bil. Lambat lah. Nak gunakan bil. Pun boleh. Bilangan. Nak ringkaskan lagi A ke, B ke, C ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, ini yang kita panggil sebagai struktur kawalan ulangan Y. Y ni kita uji selagi lampu isyarat menyala. Jadi ini adalah syarat. Okey, yang ni adalah syaratnya. Lambatlah Ustaz nak tulis lambat. Lain internet sekolah ni lambat. Tak apalah. Okey.
while lampu isyarat menyala. Okey, lepas tu tindakannya paparkan bilangan. Okey, tindakan ni adalah tindakan yang melibatkan kepada output. Sebab dia ada papar ni, dia akan paparkan bilangan. Maksudnya dia akan paparkan bilangan, pemboleh ubah bilangan yang kita setkan tadi. So, yang pertama sekali dia akan paparkan kosong dahulu. Lepas tu bilangan tambah 1. So, bilangan tadi sama dengan kosong sebab kita setkan dengan kosong. Bilangan tambah 1. Jadi, kosong tambah 1. Okay, dia akan ulang lagi bagi bilangan sama dengan 1. Dia akan ulang dekat Y ni. Ustaz tunjukkan dekat sini. Okey, ni dia punya ulangannya dekat sini. Dia akan ulang dekat sini. Dia akan pergi balik dekat sini. Okey. Dia akan ulang bagi yang kedua. Bilangan sama dengan 1. Lampu isyarat, dia uji lampu isyarat menyala ataupun padam. Lampu isyarat masih menyala. Okey, dia akan teruskan aturan tindakan yang seterusnya. Paparkan bilangan, iaitu output. Dia akan paparkan bilangan sama dengan 1. Lepas tu, bilangan tambah 1. Jadi bilangan sekarang ni adalah 2, dia akan uji lagi, adakah lampu isyarat menyala, dia akan paparkan 3, uji lagi, 4, dia akan uji lagi sama ada lampu isyarat menyala, kalau masih menyala dia akan bilang yang seterusnya, 5 dan seterusnya, sehingga lampu isyarat padam. Bila lampu isyarat padam, baru dia akan pergi kepada tamat. Okey, ini adalah struktur kawalan ulangan Y. Bezanya dengan for, kalau for, okay, tengok dekat sini. Okay. Kalau for, bilangannya kita dah tahu, kita dah setkan berapa. Pembilang sama dengan kosong, pembilang kurang daripada 5. Maksudnya kita nak buat ulangan sebanyak 5 kali. So, bilangannya kita dah tahu dia akan bersamaan dengan 5. Tapi kalau Y, okay, kalau Y, kita bilangannya kita tak tahu berapa. Dia akan ulang sehingga syarat dipenuhi. Sehingga syarat tidak dipenuhi. Okey, maksudnya kat sini, selagi lampu isyarat menyala, okey, bila dah lampu isyarat dah padam, baru dia akan keluar daripada gelung ulangan Y. Okey, ini bagi struktur kawalan ulangan Y. Dia punya kod pseudo. Catat alih. Sama juga kita rujuk kepada kod pseudo yang kita telah buat. Okey, perhatikan dekat sini. Yang pertama mula. So, jadi kita buat kotak mula dekat sini. Setkan bilangan sama dengan kosong. Pembilang sama dengan kosong. Ustaz namakan pembilang. Asal Ustaz tulis bilangan? Pembilang. Ustaz buat malam tadi. Pembilang, sorry. Ini bilangan. Baik, bila kita namakan boleh ubah, pastikan nama yang kita namakan semuanya sama. Kalau kita namakan pembilang, jadi semua kita akan gunakan namanya pembilang. Kalau kita gunakan bilangan, semua kita akan gunakan bilangan. Okey, nama pemboleh ubah dia. Okey, pembilang. Saya betulkan sikit. Sekejap pembilang, sekejap bilangan. Okey, setkan pembilang sama dengan kosong. Okey, kita akan uji dekat dia punya gelung Y. Y lampu isyarat menyala. Selagi lampu isyarat menyala, boleh tuliskan Y ataupun selagi dekat sini. Menggunakan kotak syarat ataupun kotak ujian, bentuknya diamond. Okey, tuliskan Y lampu isyarat menyala. Ingat setiap kotak syarat ataupun kotak pengujian ni, dia akan keluarkan dua aliran sama ada ya ataupun tidak. Sebab dia melibatkan pengujian, kita uji. Adakah anda lelaki contohnya? So, dia akan keluar ya ataupun tidak. Kursa tak ada Okey, dia akan keluar dua kat sini sama ada ya ataupun tidak. Kalau ya, dia akan masuk dalam gelung ulangan Y. Okey, dia akan buat tindakannya. Yang pertama, paparkan pembilang. Paparkan pembilang, gunakan kotak output. Segi 4 yang saya ingat ni. Okey, lepas tu bilangan tambah 1. Okey, bilangan tambah 1. Jadi dekat sini, salah, pembilang. Okey, sebab Ustaz gunakan pemboleh ubah nama pembilang, jadi kita gunakan pembilang. Okey, pembilang tambah 1. Jadi kita tuliskan dekat sini, pembilang tambah 1. Gunakan kotak proses. Segi 4 Segi 4 tepat ataupun segi 4 sama pun boleh. Sebab dia punya kata dia panjang sikit, so kotaknya panjang sikit. Okey, pembilang tambah 1. Dia akan ulang. Dia akan turun balik, dia akan uji
selagi lampu isyarat menyala. Jadi gelong ulangan ni dia akan tamat apabila lampu isyarat padam. Okey. Gelong ulangan ni dia akan tamat apabila lampu isyarat padam. Okey, dia akan pergi kepada tamat dekat sini. Jadi ini adalah catat alih bagi struktur kawalan ulangan Y. Okey, kita lihat. Kita gunakan soalan yang sama. Bagaimana kita nak buat kub sudut dan juga catat alih bagi struktur kawalan ulangan repeat until. Kalau tingkatan 2 dia tak panggil repeat until, dia panggil do while. Tak tahu kenapa tingkatan 1 dia dalam konteks tulis repeat until. Itu tak apalah. Mungkin bagi memudahkan pemahaman. Itu kita akan sambung masa kita nak buat coding ataupun nak atur cara. Dan juga kita nak buat algoritma semasa tingkatan 2. Okey, repeat until. Ustaz gunakan soalan yang sama. Bina kub sudut dan juga catat alih struktur kawalan ulangan repeat until bagi mengira bilangan selagi lampu isyarat padam. Beza di antara repeat until dan juga while, awak perhatikan yang while ni, while syaratnya dia berada di atas. Okey, tengok kat sini. Okey, berada dekat atas. Kita akan uji dahulu baru laksanakan tindakan. Okey, kalau repeat until, kita akan laksanakan tindakan dahulu. Okey, laksanakan tindakan dahulu. Okey, yang ni saya bulatkan yang ni. Okey, ni tindakannya. Kita laksanakan tindakan yang ni. Tak sama. Okey, baru kita uji syarat di bawahnya. Okey, bagaimana nak buat? Okey, ini struktur kawalan ulangan repeat until. Okey, sama je. Start dengan mula. Lepas tu setkan bilangan sama dengan kosong. Okey, dia punya pembilang ataupun bilangan. Sekejap pembilang, sekejap bilangan. Ustaz gunakan pembilang. Jadi semua kita gunakan pembilang. Okey. Okey, setkan pembilang sama dengan kosong. Lepas tu dia akan ulang. Ini bukan syarat Dia akan buat dahulu tindakan. Repeat. Paparkan pembilang. Okey, yang pertama sekali dia akan paparkan pembilang sama dengan kosong. Paparkan pembilang. Lepas tu pembilang tambah 1. Jadi kosong dia akan tambahkan dengan 1. So pembilang yang dipegang adalah 1. Until yang kat sini adalah dia punya syaratnya. Until lampu isyarat padam. Sehingga lampu isyarat padam. Maksudnya bila lampu isyarat padam, baru dia akan keluar daripada gelung struktur kawalan ulangan repeat until. So kalau dia tak padam lagi, dia akan ulang. Okey, dia akan repeat balik, dia akan ulang balik. Okey, dan laksanakan tindakan yang kita masukkan dekat sini. Okey, ini struktur kawalan ulangan repeat until. Maksudnya sama je macam yang kita buat menggunakan while. Dia akan bilang selagi lampu isyarat menyala. Sama while dan juga repeat until dia akan bilang selagi lampu isyarat menyala. Bila lampu isyarat padam, dia akan berhenti membilang. Okey, jadi dia akan keluar daripada struktur kawalan ulangan tersebut. Cuma cara kita tuliskan dia punya syarat adalah berbeza. Okey, repeat until syaratnya mesti ada dekat bawah. Dia akan ulang sehingga lampu isyarat padam. Okey, itu beza di antara struktur kawalan ulangan while dan juga repeat until. Okey, kita lihat struktur catat alih bagi struktur kawalan ulangan repeat until. Satukan sikit. Okey, repeat until. Sekejap saya copy dahulu. Pembilang lampu isyarat padam. Okey, catat alih bagi struktur kawalan ulangan repeat until. Okey, lihat kepada kub sudut yang telah kita buat mula. Okey, buat mula dekat sini, arrow ke bawah, setkan pembilang sama dengan kosong. Okey.
Lepas tu repeat. So tak perlu kita tuliskan kotak repeat kat sini. Kita terus buat, paparkan bilangan. Okey, lepas tu laksanakan tindakan yang seterusnya. Pembilang tambah 1. Jadi pembilang bersama dengan 1. Okey, dia akan uji until lampu isyarat padam. Ataupun tak perlu tuliskan until pun tak apa. Lampu isyarat padam. Tekan tanda soal. Okey, tapi nak mudah saya letakkan nanti kat sini bagi memudahkan awak faham. Nanti lampu isyarat padam. Tak payahlah until. Okey, lampu isyarat padam. Ya, dia masukkan dekat sini, dia akan uji. Adakah lampu isyarat padam? Kalau ya, dia akan keluar daripada gelong. So, bilangannya sampai situ saja. Kalau tidak, dia akan ulang lagi. Okey, dia akan laksanakan tindakan iaitu paparkan bilangan dan juga pembilang tambah 1. Okey, ulang sehingga lampu isyarat padam. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dekat sini, struktur kawalan ulangan while dan juga repeat until adalah benda yang sama, yang berbeza adalah bagaimana kita susunkan dia punya urutan tindakan dan juga dia punya syaratnya. Okey, awak kena ingat kalau struktur kawalan ulangan while dia punya syaratnya berada di atas, okey, selagi lampu isyarat menyala. Okey, kalau struktur kawalan ulangan repeat until dia punya syaratnya dia akan berada di bawah, tapi syaratnya yang kita tuliskan dekat sini adalah terbalikan syarat daripada while. Okey, contohnya kalau tadi kita buat while selagi lampu isyarat menyala. Okey, kalau kita gunakan repeat until, jadi sebab dia pada dekat bawah, kita akan tuliskan syaratnya until lampu isyarat padam. Awak boleh tulis until dekat sini, tak ada masalah. Okey, lampu isyarat padam, dia akan bila memenuhi syarat dia akan keluar daripada gelong. Jika belum memenuhi syarat dia akan ulang struktur kawalan ulangan tersebut. Jadi itu yang kita belajar. Okey, berkenaan dengan struktur kawalan ulangan for, struktur kawalan ulangan while dan juga struktur kawalan ulangan repeat until. Jadi kesimpulannya, kalau struktur kawalan ulangan for, awak kena ingat struktur kawalan ulangan for iaitu melibatkan kepada pembilang yang telah kita ketahui. Okey, bilangannya berapa? Kita dah boleh setkan kita nak bilangannya berapa. Kalau while dan juga repeat until, struktur kawalan ulangannya melibatkan kepada pembilang, kita tak tahu berapa, dia akan kira selagi syarat sama ada diuji benar ataupun tidak benar. Okey, kalau struktur kawalan ulangan while iaitu kita akan uji syaratnya terlebih dahulu baru kita laksanakan tindakan. Manakala kalau struktur kawalan ulangan repeat until, kita akan laksanakan tindakan dahulu baru kita uji syaratnya. Okey, itu yang kita belajar untuk hari ini. Iaitu struktur kawalan ulangan. Ada 3 yang telah kita belajar, struktur kawalan ulangan for, struktur kawalan ulangan while dan juga struktur kawalan ulangan repeat until. Okey, ada soalan? Tanya dekat komen. Ataupun nak tanya secara live pun boleh. Buka mikrofon awak, boleh tanya. Tak ada. Siapa yang internet slow, sangkut-sangkut ke, tak apa. Ustaz rakamkan yang sesi kelas kita pada hari ini. Nanti Ustaz akan bagi link kemudian. Agak ada apa-apa kok. Apa tu? Tak ada. Apa nama YouTube Ustaz? Macam tak pernah buat latihan sebelum ni. Ustaz bagi link dekat Google Classroom. Kalau tak ada soalan maksudnya semua faham Ustaz akan bagi latihan, boleh ke? Oh, subscribe channel Ana. Siapa ni Azam? Faham kok, bagus. Ya betul Azri Ali. Senang kau nak tengok. Baru je Ustaz buat special untuk awak semua. Wah itu ikan paus. Banyaklah kau. Tu whale. Siapa ni? Arif. Arif bin Sutaryono. Berani Arif
Asas Anda semua faham lah skripsi. Tak semuanya. faham Anda sebenarnya tahu. tak apa. Awak ulanglah banyak kali. Jadi Ustaz akan, Ustaz kalau boleh nak habiskan dahulu silibus. Nak habiskan dahulu silibus, nanti kita akan ulang semua. Tak banyak dah pun. Ada satu lagi bab. Lepas bab ni, kita akan masuk bab yang keempat, kod arahan. Lepas tu kita akan belajar, semua ada komputer dekat rumah kan? Kita akan belajar coding menggunakan Scratch. Scratch ni senang sikit lah. Kita tak buat coding kena type sebab dia dah ada dia punya simbol-simbol yang kita boleh gunakan. Jadi kita akan gunakan teknik drag and drop sahaja. Tanya-tanya kalau nak tanya. Tak dengar apa suara. Arif mana Arif? Arif tanya Arif. Kenapa? PGO pakai cici, oh my god, om terus. Afiq nyanyi ke? Oi, tu. Ustaz rakam tau. Ustaz rakam. Nanti semua kawan-kawan awak Ustaz dapat rakam lihat. kat YouTube tau. Arif. Ay, ada kat Siapa mana? kat sini? Okay, sebenarnya tu, oi. Apa dia? Ustaz. Tanyalah betul-betul. Hantar kat YouTube. Okey, latihannya Ustaz tak masukkan lagi dekat Google Classroom. Jadi soalannya buat sekarang. Ting. Okey, soalan latihan. Buat dekat buku tulis. Awak ada seminggu untuk buat. Okey, bina kod pseudo dan catat alih bagi memaparkan anda hebat sebanyak 3 kali. Okey, yang ni kita gunakan struktur kawalan ulangan yang mana? Okey, jawab dekat komen. Yang pertama menjawab dengan betul, Ustaz akan bagi QR point sebanyak 40. Mak ai 40 Okey, kita gunakan struktur kawalan ulangan apa? Wah, pandai. Struktur kawalan ulangan 4. Yang berjaya jawab dengan betul, Akif Fahmi bin Muhammad Ali. Satu Ihsan, betul kan? Tak apalah Ustaz bagilah beberapa orang ni. Adelina. Okey, Akif Fahmi. Lepas tu Adelina binti Ahmad Salihuddin dan juga Khaira binti Nur Rashid. Ustaz akan bagi point. Tahniah. Okey, jadi jawab soalan ni. Bagaimana cara awak nak jawab? Okey, awak jawab dekat kertas. Tuliskan dekat kertas dan juga lakarkan dekat kertas. Skop pseudo dan juga catat alih. Lepas tu pergi dekat Google Classroom. Nanti Ustaz akan masukkan latihan dekat situ, assignment. Jadi awak upload, awak attach awak punya file dan tekan turn in. Okey, buatlah bila-bila masa yang awak free. Okey. Dan juga nota ni, PowerPoint ni, Ustaz akan masukkan dekat Google Classroom juga. Awak cari yang ada Ustaz tuliskan minggu 22, M22 ASK, Asas Sains Komputer. Ustaz akan masukkan dalam tu. Kalau awak tengok sekarang tak ada lagi, Ustaz tak masukkan lagi. Okey, nanti awak lihat dekat situ, Ustaz akan masukkan dekat situ. Kalau ada apa nak tanya lagi, tanya. Nak sembang pun boleh. Lama kita tak jumpa kan. Nak nyanyi pun boleh, nyanyi. Kalau rasa suara sedap, boleh nyanyi. Tak ada pula nak nyanyi, tadi ada nyanyi. Arif main nyanyi tadi Sembang pas tu atas YouTube. Sembanglah Ustaz masukkan dekat YouTube. Semua takut Semua boleh tengok siapa. Parent awak pun boleh tengok siapa yang tengah bercakap, tengah nyanyi ke apa. Nadia Husna. Jom main VR chat. Satu lagi, segala apa yang awak cakap ke, yang awak type komen ke, pentadbir sistem hidayah ni, dia boleh lihat awak buat apa, awak tulis apa dekat sini, semuanya direkodkan dalam kita punya server. Suara kita mahal. Memang mahal suara banyak kan? Alright. Putri.
Puteri yang mana puteri? Ustaz tak ingat. Puteri tingkatan 2 ada, tingkatan 1 ada puteri. Okey, jadi ni salin soalannya. Okey, salin soalannya dan awak boleh buat sekarang. Jangan bazirkan masa. Okey, ni soalannya. Okey, bina komputer dan juga catat alih bagi memaparkan anda hebat sebanyak 3 kali. Memaparkan. Memaparkan Anda apa hebat eh? tu. Oi, siapa? Cakap. Siapa tu? Oi, semua dah keluar beberapa orang dah keluar. Soalan dah salin belum? Apa? Azam. Azam. Azam ke yang cakap suara macam banat je? Mana Azam? Azam. Azam. Ni awak gunakan PC ataupun gunakan phone ni? Semua ada komputer ke kat rumah? Anda bersih. Ramai yang guna PC? Ada. PC tak? Ada tak yang tak ada komputer dekat rumah? Sebab mungkin lepas ni kita nak buat kita gunakan aplikasi Scratch. Jadi nak gunakan komputer. Kalau awak guna phone susah sikit lah kan nak buat. Ustaz, kalau guna Ustaz, laptop, Kalau tukar? kalau guna kat laptop boleh? Guna laptop boleh untuk apa tu? Ni, nak ni. Boleh lah. Awak tanya apa? Ini kau tulis atas kertas ke apa? Attach kertas ke apa? Okey, awak buat dekat buku tulis. Ataupun dekat kertas pun tak apa. Lepas tu gunakan handphone awak. Ambil gambar. Nanti masukkan dekat Google Classroom. Tekan attach. Okey, attach file awak tu. Tekan attach. Okey, lepas tu tekan turn in. Faham? Boleh? Boleh faham? Boleh faham ke? Dah tak ada orang ke ni? Faham. faham. Asal macam kucing? Oi. Faham, miau. Oi. Tak apalah kan. Okey ke semua kat rumah? Okey. 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 Okey je kan? Dia je dekat rumah. Okey, Duduk semua. Ya. Rindu meja kat sekolah. Itulah. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tingkatan 5 yang dia sekolah dulu. Doakan kita semua masuk sekolah balik. Amin. Amin. Ya Allah, bagusnya siapa tu? Masing-masing lah. Afi bersih. Afi bersih. Itu Alia Anda selamat. Alia ke tu? Okey, jadi kelas kita berakhir dekat sini. Kita sambung lagi minggu depan. Ustaz tak decide lagi lah. Ustaz nak ajar apa minggu depan. Mungkin masuk bab yang keempat. Tapi selepas ini, kalau boleh gunakan komputer untuk sesi kelas yang seterusnya. Sebab kita nak
kita nak menggunakan komputer. Bab yang keempat guna komputer dan Scratch pun guna komputer. Kalau tak ada ataupun tak available pada masa tersebut, tak apa. Okey, awak dengar ataupun lihat dahulu sesi kelas kita. Lepas tu awak buat kemudian. Okey, tak ada masalah. Mungkin ada parent kan, laptop ataupun komputer parent bawa. Jadi tak ada komputer dekat rumah. Jadi boleh dengar dahulu nanti dan boleh buat kemudian menggunakan komputer. Jadi Ustaz tutup dahulu sesi kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua luangkan masa awal Kalau lain kan, kalau bangun pagi pergi sekolah lain boleh bangun awal. Ni kan semua duduk rumah je kan. Masing-masing ada susah nak bangun. Sama juga macam Ustaz juga nak bangun. Sama je kita Jadi kita Ustaz tutup sesi kelas pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, kita jumpa lagi minggu depan.